Okey, dalam kita bertemu dengan pesakit, kita perlu berinteraksi dengan pesakit. Maksudnya kita sebelum kita mulakan buat rawatan, kita bertemu dengan pesakit ataupun kita boleh telefon dengan pesakit dan sebagainya. Kita perlu mendiagnos pesakit melalui simptom-simptom dia. Kita tanyakan kepada dia apa yang dia alami, dia mimpi apa, dia mimpi melihat binatang, misalnya harimau ke, ular ke, apa yang binatang-binatang ni buat, lalu sahaja, nampak sahaja atau menerkam dia. Adakah pesakit ada mimpi-mimpi yang mengerikan? Kita kena tanya. Ada tak pesakit ada alami mimpi jatuh daripada tempat tinggi, terkejut daripada tidur. Ada tak mimpi-mimpi seolah menyelusuri lorong-lorong sunyi? Ada tak mimpi-mimpi baby? Mimpi baby, pegang baby, peluk baby. So biasanya saya akan bertanyakan soalan-soalan ni. Bagi yang pernah buat rawatan dengan saya, biasanya saya akan bagi satu borang secara online. So dalam borang saya tu, saya dah memang menyenaraikan simptom-simptom gangguan-gangguan jin. So tinggal pesakit tik-tik-tik tanda saja. So daripada tu kita akan mengenal pasti di mimpi ular. Dan saya tanya, mimpi ular kejar ke, ular belit ke, ular batuk ke, nampak sahaja ke, ular putih ke, ular kuning ke. Kita nak tengok apa ciri-ciri dia. So daripada tu kita akan boleh mengenal pasti dia ni terkena gangguan sihir atau saka atau santau. Ciri-ciri dia terkena santau. Ni boleh catat lah. Ciri-ciri pesakit terkena santau, biasanya dia akan mimpi binatang-binatang berbisa. Mimpi ulat bulu, kala jengking, mimpi benda-benda tajam macam pisau, jarum, kaca, miang puluh. Sama ada dia mimpi termakan ke, mimpi tercucuk ke, benda-benda yang melibatkan bisa-bisa. Itu tanda-tanda terkena santau. Mimpi berkait dengan sihir biasanya bermimpi dengan ular. Dan untuk sihir lebih spesifik biasanya ular hitam. Tak kisahlah sama ada ular tu kejar ke, ular tu belit ke, ular tu patuh ke, ular tu tunggu ke. Cuma secara umum kalau ular tu nampak sahaja dan tunggu, mungkin sihir belum masuk lagi. Dia masih menunggu peluang. Bila dia dah kejar, dia dah belit, maka mungkin sihir tu semakin cuba untuk rapat. Kalau ular tu sudah mula mematuk, maka kesan-kesan sihir tadi dah mula terkesan kepada diri kita. Itu sahaja yang kita boleh diagnos, kita boleh nampak. Kalau mimpi berkait dengan saka, biasanya dia bermimpi baby. Tak kira lah, pegang baby, bermain-main baby, sambut baby, mimpi mengandung, mimpi melahirkan, mimpi menyusukan. So maksudnya saya dah bagi tu, dia ikut ranking dah. Mimpi menyusukan tu dah masuk kategori jin tadi mula rapat, dah mula turun. Dan juga secara fitrahnya, bila mimpi baby, kita akan rasa seronok dengan baby, rasa kasih dan sayang kepada baby. Itulah modus operandi jin saka. Dia mimpi dalam bentuk baby supaya kita rasa kasih dan sayang kepada dia. Ini yang menjadi penanda arah sebagai kita bila kita untuk bertanyakan kepada pesakit. So maksudnya untuk kita mengenal pasti pesakit tu ada gangguan jin ataupun tidak, tak perlu scan nama, tak perlu scan gambar. Daripada jauh kita pun boleh tahu dia sakit ataupun tak. Kalaulah bagi pihak orang lain, walaupun kita mungkin tak tahu dia mimpi apa, tapi si keluarga pesakit boleh menceritakan perubahan sikap. Dulu dia baik, lemah lembut, tiba-tiba dia berubah sikap menjadi panas baras.
Dulu dia rajin bekerja, tiba-tiba dia jadi selekeh dan malas pergi bekerja. Dulu dia boleh bermain-main dengan anak dengan baik, sekarang dia balik rumah marah-marah dan sebagainya. Inilah perubahan-perubahan yang kita kena kenal pasti apa yang berlaku kepada pesakit. Sama ada pesakit itu datang berjumpa dengan kita ataupun tak. Itulah menjadi kita punya soalan-soalan untuk kita bertanyakan kepada pesakit. So saya ulang, tak perlu gambar, tak perlu nama untuk kita kenal pasti. Tak ada masalah pun tak ada gambar. Gambar dan nama kalau nak bagi boleh, hanya sekadar untuk baca doa dan kita kenal siapa pesakit. Kita nak bacakan doa kepada dia, tak kenal pun tak boleh juga. Kita sekadar untuk kenal sahaja. Bukan nama dan gambar tu untuk scan dia, tak perlu. Okay? Dan tak menjadi masalah. Nama bin ibu pun boleh, bin ayah pun boleh, tak ada bin pun boleh, tak ada nama pun boleh. Yang penting kita kenal dengan siapa kita nak rawat. Misalnya kalau saya buat ruqyah masal beramai-ramai macam ni, satu kelas ada 16 orang, agak mustahil saya nak kenal nama setiap seorang dan penyakit-penyakit dia. So maka kita boleh ruqyah secara umum. Yang penting kita tahu, okey, orang yang kat depan ni orang yang kita nak rawat. Itu yang penting kita kena tahu. So nak guna nama bin ibu boleh, bin ayah pun boleh, tak guna nama pun boleh, tak jadi masalah. Kesemuanya ada amalan-amalan guru-guru. Ada guru yang dia nak guna nama bin ibu, ada dalil-dalil dia. Ada yang nak guna nama bin ayah, juga ada dalil-dalilnya. Yang menjadi masalah, jangan menyalahkan perawat pula. Perawat ni guna bin ibu, bomoh lah ni. Perawat ni guna bin ayah, Wahabi lah ni. Itu yang kita paling tak nak. Jangan melabel-labelkan. Okay?